Assalamualaikum. Tuan-tuan sedang menonton sesi berbual bersama Puan Ainun. Puan Ainun, apakah perkataan-perkataan yang patut kita elakkan semasa berbual-bual dengan orang lain? Tuan-tuan, apabila kita berbual-bual dengan tujuan supaya rakan bual kita berasa puas hati dengan sesi berbual-bual dengan kita itu, ada perkataan-perkataan yang tidak boleh kita ucapkan. Pertama-tama adalah perkataan-perkataan yang menggambarkan kita ragu, kita sangsi terhadap apa yang diperkatakan oleh orang itu. Sebagai contoh, orang itu memberitahu kita sesuatu. Kemudian kita berkata, betul ke? Iya ke? Macam itukah? Betulkah ni? Itu adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa kita sangsi, kita ragu, kita tidak percaya kepada apa yang dikatakannya. Jadi perkataan-perkataan seperti itu jangan diucapkan. Walaupun kita memang sangsi, walaupun memang kita ragu terhadap apa yang diperkatakannya, lebih baik kita diam sahaja dan rahsiakan perasaan sangsi dan ragu itu. Sebaliknya, apa yang kita buat apabila kita sangsi, kita minta penerangan lebih lanjut daripada rakan bual kita. Satu lagi jenis perkataan yang tidak boleh kita ucapkan adalah apabila kita berkata dengan menggunakan perkataan yang dipanggil perkataan sempurna ataupun perfective words. Maksud perfective words ini adalah perkataan-perkataan yang maknanya tidak ada kekecualian. Sebagai contoh, kita berkata kepada rakan bual kita, awak memang macam itu. Perkataan memang itu adalah sempurna. Artinya tanpa kekecualian. Awak memang tak suka mak mertua awak, sebagai contoh. Perkataan memang, awak memang tidak suka mak mertua awak, itu bermakna pada setiap saat, pada setiap hari dia sentiasa tidak suka. Ini adalah suatu tuduhan. Tidak mungkin seseorang itu pada setiap masa, pada setiap saat melakukan sesuatu perkara. Ambil juga sebagai contoh perkataan selalu. Awak selalu lupa saya. Awak selalu tak ingat saya. Awak selalu fikir diri awak sahaja. Perkataan selalu di situ juga adalah perkataan yang tidak betul. Tidak mungkin orang itu selalu lupa, selalu fikir diri dia sahaja, selalu tidak ingat kita. Sesekali mungkin, tapi untuk mengatakan bahawa dia selalu tidak ingat, itu adalah suatu tuduhan. Walaupun kita bercakap menggunakan perkataan-perkataan itu sebab kita hendak menyatakan perasaan tidak puas hati kita, disebabkan perkataan-perkataan itu, apa yang berlaku? Rakan bual kita juga bertambah tidak puas hati juga. Sewaktu bercakap, pada mula-mulanya kita satu orang tidak puas hati. Selepas kita bercakap, dua-dua pihak tidak puas hati. Kerana rakan bual kita mendapat gambaran kita tidak memahami keadaan dirinya dengan betul. Maka itu, sesi perbualan kita menjadi tidak produktif, malah destruktif, iaitu membawa kerosakan kepada perasaan seronok, perasaan suka dan menghasilkan perasaan sangat tidak puas hati dan kecewa dengan sikap kita akibat kita tidak menapis jenis-jenis perkataan yang kita gunakan. Jadi saya ulangi, ada dua jenis perkataan yang kita tidak boleh gunakan, iaitu yang pertama, perkataan-perkataan yang menggambarkan kita sangsi dan ragu terhadap kata-kata rakan bual kita.
Dan satu lagi, perkataan-perkataan yang di sebaliknya adalah tuduhan yang serius, iaitu perkataan sempurna, seperti awak memang tak suka saya atau awak selalu tak ingat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Ainun. Bagi penonton yang berminat untuk mendapatkan buku audio Bagaimana Menarik Minat Orang Supaya Suka Berbual-bual dengan Kita, sila layari www.downloadilmu.com. Terima kasih.